untuk pengenalan, tumpuan tugasan kedua adalah tertumpu kepada cukai pendapatan individu di Thailand. Fokus kajian ini adalah untuk memfokuskan kepada tujuan, klasifikasi cukai pendapatan, kadar cukai yang dilaksanakan dan prinsip percukaian yang wujud di Thailand. Cukai dikenakan oleh kerajaan adalah kepada orang yang mesti membayar cukai. Cukai dapat ditarifkan dari segi ekonomi sebagai pemindahan wajib yang dikenakan ke atas sektor ekonomi daripada sektor swasta kepada sektor awam. Cukai individu ialah salah satu cukai yang paling ketara di Thailand kerana ia adalah berdasarkan kekayaan yang berkadar progresif. Dengan kata lain, cukai yang meningkat sejajar dengan pendapatan asas cukai. Dalam konteks ini, individu dengan pendapatan tertentu bertanggungjawab untuk membayar dan melaporkan cukai di dalam tahun kalendar. Pelaksanaan cukai pendapatan individu di Thailand juga memberi kesan kepada kerajaan, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Seperti sedia maklum, cukai merupakan sumber penghasilan utama bagi kerajaan. Jadi, cukai yang dibayar kepada kerajaan akan dianggap sebagai hasil. Hasil tersebut pula akan digunakan untuk menyelenggara dan menambah baik infrastruktur awam serta membiayai perkhidmatan awam. Graf yang dipaparkan menunjukkan hasil yang diterima oleh kerajaan Thailand melalui kutipan cukai pendapatan individu bermula dari tahun 2015 sehingga tahun 2021. Melalui data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Thailand, penghasilan yang diterima kerajaan Thailand melalui kutipan cukai pendapatan individu menunjukkan berlaku penaikan dan penurunan. Seperti yang kita dapat lihat, pada tahun 2015, kerajaan Thailand menerima hasil kutipan cukai pendapatan individu sebanyak 268,289.7 juta baht dan meningkat kepada 283 juta baht pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pula, hasil kutipan cukai pendapatan individu menunjukkan penurunan. Walaupun demikian, hasil kutipan cukai pendapatan individu pada tahun 2019 meningkat dengan agresif iaitu meningkat kepada 298,443.7 juta baht. Namun demikian, pada tahun 2020 dan tahun 2021, hasil kutipan yang diterima oleh kerajaan Thailand kembali menurun. Pada tahun 2021, kerajaan Thailand hanya memperolehi kutipan sebanyak 295,286.2 juta baht. Hal ini disebabkan oleh ramai individu tidak mempunyai pendapatan ekoran berlakunya pandemik COVID-19 sehingga menyebabkan ramai rakyat tidak dapat bekerja seperti biasa. Pelaksanaan kutipan cukai bukan sahaja memberi kesan kepada kerajaan, namun ia juga memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi di Thailand. Jadi, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Thailand, kita boleh lihat dari segi peratusan KDNK dan dari situ kita dapat tentukan sama ada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut menguncup atau mengembang. Graf yang dipaparkan menunjukkan jumlah hasil cukai yang dibayar oleh individu di Thailand serta peratusan KDNK dari sudut hasil cukai yang diambil bermula tahun 2012 sehingga tahun 2019. Berdasarkan data-data tersebut, kita boleh perhatikan bahawa cukai pendapatan individu memainkan peranan penting dalam ekonomi negara Thailand. Pada tahun 2012, jumlah hasil cukai yang dibayar oleh individu di Thailand adalah sebanyak 240,984 juta baht dan meningkat kepada 298,444 juta baht pada tahun 2019. Berdasarkan graf yang dipaparkan juga, kita boleh lihat bahawa pertumbuhan ekonomi di Thailand mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan jumlah hasil kerajaan amat mempengaruhi KDNK negara. Sebagai bukti, anda boleh lihat bahawa KDNK negara Thailand pada tahun 2013 sehingga tahun 2019 mengalami penurunan iaitu daripada 17% pada tahun 2013 menurun kepada 14.6% pada tahun 2019. Ini membuktikan bahawa jumlah cukai yang dikutip tidak cukup banyak untuk menjadikan ekonomi negara Thailand dalam keadaan stabil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Maisarah binti Abdul Wahab, nombor matriks 281732. Saya akan membentangkan implikasi kepada masyarakat.
Membandingkan kekayaan merentas kelas sosial yang berbeza dikenali sebagai pengagihan kekayaan. Ini mungkin menunjukkan ciri pluralisme ekonomi kerana ia mengkaji pengagihan ekonomi pemilikan aset dalam komuniti tentang pendapatan semasa ahlinya. Pengagihan kekayaan berbeza dari pengagihan pendapatan. Orang yang layak dengan pendapatan tinggi dengan senang hati akan membayar cukai pendapatan mereka. Hasil kerajaan daripada cukai ini akan terus meningkat dan kemudiannya akan mengagihkan semula pendapatan ini kepada rakyat dalam bentuk penambahbaikan infrastruktur dan pembangunan sosioekonomi, memastikan semua orang dalam masyarakat pembayar cukai serta orang yang tidak membayar cukai boleh mendapat manfaat. Cukai digambarkan sebagai jumlah wang atau barangan lain yang perlu diberikan oleh perniagaan dan isi rumah kepada kerajaan. Sebahagian besar daripada kerajaan yang datang daripada cukai. Cukai menjana kebocoran dalam ikitaran pendapatan negara kerana ia menghalang sebahagian daripada hasil sektor isi rumah kepada dikutip oleh syarikat kerana tidak akan dibelanjakan. Apabila perniagaan dikenakan cukai, sebahagian daripada wang tidak akan dilaburkan, mengurangkan pendapatan mereka daripada elemen pengeluaran. Orang lain mungkin menanggung semua atau sebahagian daripada beban cukai. Cukai jualan, cukai import dan cukai ekspor ialah beberapa contoh cukai tidak langsung. Kerajaan mengenakan cukai untuk pencapaian matlamat tertentu dan wang yang dikutip daripada pelaku ekonomi seperti perniagaan dan orang ramai berfungsi sebagai sumber pendapatan utamanya. Pembelajaran kerajaan untuk inisiatif pembangunan seperti membina hospital, sekolah, jalan raya dan kemudahan lain. Selain itu, cukai ialah bayaran yang dibuat kepada kerajaan oleh mereka yang berkemampuan dan mempunyai wang tambahan yang kemudian memberikan kepada mereka yang kurang berkemampuan dan mereka yang memerlukan. Ini juga menepati nilai-nilai Islam mementingkan kesejahteraan masyarakat hanya dengan memastikan setiap orang dalam ekonomi mempunyai kualiti hidup yang sempurna. Kita dapat menjamin kesejahteraan jiran dan masyarakat kita secara keseluruhannya. Salah satu daripada dua serampang matlamat dan kaedah perancangan ekonomi negara ialah kesan pengagihan semula pendapatan dan kekayaan. Walaupun matlamat ini tidak dinyatakan secara jelas dalam sistem cukai Thailand, namun ia dapat dilihat sebagai matlamat utama kerana cukai dijadualkan mengikut tahap pendapatan setiap individu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, cukai pendapatan individu merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara Thailand kerana hasil pendapatan sangat berkait rapat dengan kadar cukai yang dikenakan ke atas individu. Semakin tinggi pendapatan individu, maka semakin tinggi kadar cukai yang dikenakan ke atas individu oleh Jabatan Hasil Thailand. Populasi di Thailand adalah seramai 69 juta orang, akan membolehkan kerajaan memungut cukai bagi menampung hasil pendapatan negara dari segi pembelanjaan dan pembangunan negara.